Selamat malam. Tajuk ulasan malam ini, baca sendiri apa kata bekas ketua Hakim era Barisan Nasional berhubung pengampunan Najib. Saudara penonton yang dihormati sekalian, kesalahan Najib adalah lebih besar daripada kesalahan Anwar kerana sabitan kesalahan melibatkan Presiden PKR itu hanya terhadap seorang individu, kata sumber. Dakwaan ketidakadilan dalam perbicaraan kes SRC internasional yang dihadapi bekas Presiden dan juga bekas Perdana Menteri Natusi Najib Razak berdasarkan emosi ahli-ahli sebuah parti politik tidak boleh menjadi alasan untuk memberi pengampunan terhadapnya. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Abdul Hamid Muhammad berkata, jika sekalipun Barisan Nasional BN menang dalam PRU akan datang, pengampunan juga tidak seharusnya diberikan. Pada 10 Februari 2015, Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman penjara 5 tahun terhadap Anwar atas kesalahan liwat dan ahli Parlimen Port Dickson itu mula menjalani hukuman penjara sebelum diberikan pengampunan penuh oleh Yang di-Pertuan Agong pada Mei 2018, iaitu selepas dipenjara lebih 3 tahun. Mengulas lanjut, Abdul Hamid berkata, sebaiknya mana-mana lembaga pengampunan yang ditubuhkan perlu kembali kepada amalan asalnya, iaitu mengampun kesalahan tanpa mempertikai keesahan, sabitan dan hukuman oleh mahkamah. Saudara penonton yang saya hormati sekalian, alasan paling kuat mengapa pengampunan tidak patut diberi atas alasan ini ialah Presiden yang diwujudkan oleh kes Anwar Ibrahim itu tidak patut diikuti untuk mengelak pemimpin-pemimpin yang korup, menyalahguna kuasa dan menyeleweng wang negara dan penjenayah daripada berkuasa atau berkuasa semula dan mengelak hukuman. Ia juga untuk mengelak ahli-ahli politik daripada memperalatkan raja berperlembagaan dan lembaga pengampunan untuk membolehkan pemimpin seperti itu berkuasa atau berkuasa semula. Itu bukanlah tujuan lembaga pengampunan diadakan, katanya dalam catatan yang dikongsi dalam blog tunabdulhamid.my hari ini. Pada 10 Februari 2015, Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman penjara 5 tahun terhadap Anwar atas kesalahan liwat dan ahli Parlimen Port Dickson itu mula menjalani hukuman penjara sebelum diberikan pengampunan penuh oleh Yang di-Pertuan Agong pada Mei 2018, iaitu selepas dipenjara 3 tahun. Mengulas lanjut, Abdul Hamid berkata, sebaiknya mana-mana lembaga pengampunan yang ditubuhkan perlu kembali kepada amalan asalnya, iaitu mengampun kesalahan tanpa mempertikai keesahan, sabitan dan hukuman oleh mahkamah. Lembaga pengampunan bukanlah mahkamah rayuan, dan jika tertuduh tidak bersalah, apakah yang hendak diampunkan? Dalam kes Najib ini, beliau didapati bersalah pada 23 Ogos 2022. Pada 2 September 2022, 10 hari kemudian, beliau memfailkan petisyen pengampunan. Sekarang, semua orang menunggu bilakah lembaga pengampunan akan bersidang dan apakah keputusannya. Katakanlah dalam masa terdekat lembaga pengampunan bersidang dan memberi pengampunan kepada beliau. Ia akan menjadikan sistem perundangan dan kehakiman di negara ini bahan ketawa di dunia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang menghabiskan bertahun-tahun menyiasat, pendakwa raya menghabiskan berbulan-bulan mengkaji kertas siasatan. Bertahun hakim membicara dan mendengar rayuan lepas rayuan, merekod, merakam, menyemak dan mengkaji beribu-ribu halaman keterangan dan dokumen
mendengar berpuluh-puluh orang saksi dan menulis beratus-ratus halaman alasan penghakiman 1-2 bulan selepas tertuduh disabitkan dan dihukum penjara berpuluh-puluh tahun dan didenda beratus-ratus juta atau berbilion tanpa terpaksa melakukan apa yang disebut itu semua. Ahli lembaga pengampunan dengan satu ayat mengampun sabitan dan hukuman itu. Perlukah saya berkata apa-apa lagi? Bayangkanlah sendiri, katanya. Beliau berkata kesalahan Najib adalah lebih besar daripada kesalahan Anwar Ibrahim kerana sabitan kesalahan melibatkan Presiden PKR itu adalah terhadap seorang individu. Kesalahan Datuk Seri Najib membabitkan keuangan negara. Patutkah Raja berperlembagaan mengampunkannya semata-mata kerana partinya menang PRU? Jika itu berlaku, akan jadi bahan ketawalah negara Malaysia dan Raja berperlembagaannya. Najib sedang menghadapi beberapa pertuduhan lagi. Jika beliau diampunkan dalam kes ini, jika selepas ini beliau didapati bersalah lagi, adakah beliau akan diampuni lagi atas alasan yang sama? Katanya. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, para penonton yang amat dihormati, sekali lagi saya juga mengatakan seperti yang dikatakan oleh bekas ketua hakim negara ini. Beliau kata, sebaiknya mana-mana lembaga pengampunan yang ditubuhkan perlu kembali kepada amalan asalnya, yaitu mengampun kesalahan tanpa mempertikai keesahan, sabitan dan hukuman oleh mahkamah. Saudara para penonton sekalian, lembaga pengampunan bukanlah mahkamah rayuan, dan jika tertuduh tidak bersalah, apakah yang hendak diampunkan? Dalam kes Najib ini, beliau didapati bersalah. Beliau memfailkan petisyen pengampunan selepas 10 hari dia dijatuhi hukuman atau dikekalkan hukuman. Sekarang, semua orang sedang menunggu apakah keputusan dan bilakah lembaga pengampunan ini bersidang. Katakanlah dalam masa terdekat lembaga pengampunan bersidang dan memberi pengampunan kepada beliau. Ia akan menjadikan sistem perundangan dan kehakiman di negara ini bahan ketawa di dunia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menghabiskan bertahun-tahun menyiasat. Pendakwa raya menghabiskan berbulan-bulan mengkaji kertas siasatan. Tetapi dengan satu ayat mengampun sabitan dan hukuman itu, adakah itu rasional? Perlukah saya berkata apa-apa lagi? Bayangkanlah sendiri kata bekas ketua hakim negara ini, yaitu Tun Abdul Hamid. Abdul Hamid Muhammad. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.